Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi kita dalam video saya pada kali ini. Hari ini saya akan bincangkan berkenaan dengan isotop. Macam biasa, siapa yang belum subscribe boleh subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang telah saya buat dan video yang akan saya buat. Dan bagi siapa yang suka dengan video yang saya buat ni, boleh share dan like. Boleh like dan share pada kawan-kawan korang. Aduh, tersasul. Okey, jomlah kita tengoklah apa yang ada dalam isotop. Okey, apa yang dimaksudkan dengan isotop? Isotop adalah unsur-unsur yang mengandungi atom-atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, tengok contoh ini, saya analogikan macam ni. Dalam petak ni ada satu unsur, contoh unsur bulat-bulat. Dalam unsur bulat-bulat ni dia ada atom-atom. Okey, atom-atom bulat lah. Okey. So setiap daripada atom ni, semua atom ni mempunyai nombor proton yang sama. Tengok P dia, P ni proton ya. So proton sama, proton dia sama, satu proton dia. Tetapi mereka ni mempunyai nombor ataupun bilangan neutron yang berbeza. Walaupun proton mereka sama tetapi neutron adalah berbeza. Contoh yang warna pink ni neutron dia kosong, yang warna ungu ni neutron dia 2, yang warna hijau ni neutron dia 1. Jadi unsur yang dalam dia ada atom mengandungi proton yang sama tetapi nombor neutron dia adalah berbeza. Itu kita panggil dia sebagai isotop. Okey, tak apa, kita akan tengok sekejap lagi contoh dia macam mana. Okey, contoh saya bagi contoh hidrogen. Dalam hidrogen ni ada isotop. Contoh isotop hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Jadi ketiga-tiga hidrogen ni merupakan unsur yang sama tetapi mereka ini adalah isotop. Hidrogen juga tapi dia adalah isotop. Okey, kerana apa? Kerana cuba tengok sini, nombor proton dia sama tetapi nombor neutron dia ataupun bilangan neutron dia berbeza. Contoh hidrogen 1, proton dia 1, neutron dia kosong. Hidrogen 2, proton 1, neutron dia 1. Hidrogen 3, proton 1, neutron 2. So yang belakang ni saya sertakan sekali nombor nukleon. Okey, kerana apa? Perasan tak? Hidrogen 1, nombor nukleon 1. Hidrogen 2, nombor nukleon dia 2. Hidrogen 3, nombor nukleon dia 3. Bermaksud nombor yang belakang-belakang ni adalah nombor nukleon dia. Secara automatik korang dah boleh tahu yang belakang-belakang ni adalah nombor nukleon. Ingat tak lagi nombor nukleon tu apa? Nombor nukleon adalah bilangan proton campur bilangan neutron. So contoh hidrogen 1, proton ada 1, neutron ada 0. So 1 tambah 0 akan dapat 1. 1 proton campur 1 neutron, kamu akan dapat 2. 1 proton campur 2 neutron, kamu akan dapat 3. Itu adalah nombor nukleon. Okey, tengok contoh lain. Contoh yang kedua ada karbon. Okey, karbon, isotop dalam karbon ada karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. So proton dengan elektron sama. Ingat lagi kenapa sama? Kerana mereka ni adalah atom yang neutral. Dalam atom yang neutral, bilangan proton dan bilangan elektron mesti sama sebab dia neutral kan, positif dengan negatif. So positif 6, negatif 6. So barulah balance kan. That's why proton dengan elektron sama. Okey, so karbon 12, proton semua sama 6, tapi karbon 12 neutron ada 6, karbon 13 neutron ada 7, karbon 14 neutron ada 8. Okay, simple je kan. Okey, oksigen pula, kita tengok oksigen. Oksigen ada oksigen 16 dan oksigen 18. Okey, oksigen 16, proton dia 8, neutron dia 8. Oksigen 18, proton dia 8, neutron dia 10. Proton yang sama, neutron yang berbeza. So this is isotop. Oksigen 16 dan oksigen 18 adalah isotop. Okay, so nombor nukleon dia, yang belakang ni lah nombor nukleon dia. Okay, next, klorin. Klorin kita ada klorin 35 dan klorin 37. Klorin 35, proton dia 17, neutron dia 18. So total kamu akan dapat 35. Klorin 37, proton dia 17, elektron dia 17, neutron dia ada 20. So 17 campur 20, kamu akan dapat 37. So jadilah klorin 37. So this is isotop ya. Okay, next kita tengok natrium. Ada natrium 23, ada natrium 24.
Natrium 23 dengan natrium 24 ni proton dia sama, tetapi neutron dia berbeza. So kalau natrium 23, neutron dia 12. So nombor nukleon dia 23, natrium 24, proton dia 11, elektron dia 11, neutron dia 13. So nak dapat nukleon, proton 11 campur neutron 13. So 11 campur 13 kamu akan dapat 24. Simple kan? Simple je. Okay, next bromine 79 dan bromine 81. Okay, so kedua-dua proton 35, tapi bromine 79 neutron dia ada 44, bromine 81 neutron dia ada 46. So kamu akan dapat nombor nukleon dia untuk bromine 79 adalah 79 dan bromine 81 nombor nukleon dia adalah 81. Cara simple je. Okay, next. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop semakin meluas kan. Sekarang negara semakin maju dan pengkajian dalam bidang fizik radio isotop ni semakin meluas. Okey, tanpa kita sedari isotop dalam bentuk radio isotop banyak digunakan di sekeliling kita. Radio isotop ni apa pula? Okey, radio isotop ya. Radio isotop adalah isotop tidak stabil yang boleh memancarkan sinaran radioaktif. Okey, kamu dah belajar dalam tingkatan 3 KSSM bahawa apabila sesuatu nukleus dari atom itu tidak stabil, so dia akan terbelah ataupun terpecah ya. Nukleus tu akan terbelah, macam gambar bawah ni nukleus tu terbelah, tapi ini adalah daripada berdilan neutron. Okey, tapi saya nak tunjukkan bahawa bila nukleus ini terpecah, dia akan menghasilkan beberapa zarah yang kita kenali sebagai sinaran. Ini dah belajar dah dalam form 3 sepatutnya lah ya. Jadi apabila tak stabil dan terpecah, yang memancarkan sinaran radioaktif, itu yang kita panggil sebagai radioisotop. Okey, walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran yang berbahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. So kita kena handle dengan teliti dan berhati-hati untuk mengendalikan bahan-bahan radioisotop ni ya. Okeylah, kita tengoklah kegunaan dia apa. Ini saya listkan kegunaan isotop yang ada dalam bidang perubatan, pertanian, arkeologi dan geologi, teknologi makanan, industri kertas dan penjanaan tenaga elektrik. Okey, dalam bidang perubatan kita ada natrium 24, kobalt 60 dan iodin 131. Natrium 24 penting untuk mengesan penyempitan pembuluh darah ataupun untuk mengesan penyakit trombosis. Kalau ada salur darah yang tersumbat, terlekat, darah tak bergerak, tak berjalan, maka doktor akan cek menggunakan natrium 24. Disuntiklah natrium 24 tu dalam badan dan kita boleh tahu betul ke tak, okey, darah kita mengalir ke tak. Seolah macam itulah ya. Okey, so kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel-sel kanser dan iodin 131 untuk mengesan penyakit ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kelenjar tiroid. Okey, next dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ada fosforus 32 dan karbon 14. Fosforus 32 ni digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. So tumbuhan tu serap tak baja fosforus tu? So kita gunakan fosforus 32 nak tahu. Dan untuk mengkaji proses fotosintesis kita gunakan karbon 14. Okey, dalam bidang arkeologi dan geologi, okey, orang menggunakan ahli-ahli sejarah atau ahli geologi, dia menggunakan karbon 14 untuk menentukan usia-usia bahan-bahan artifak atau bahan-bahan purba. Tiba-tiba belakang rumah terjumpa tulang. Bukan tulang ayam, tulang apalah. Maksudnya tulang yang pelik tulang ni kan, lain macam tulang ni. So nak tahu usia berapa usia tulang tu ataupun bahan-bahan yang kamu jumpa, bahan-bahan lama yang kamu jumpa tu, so kita gunakan karbon 14. So dia ada cara lah macam mana penentuan usia itu, tapi bahan yang digunakan adalah karbon 14. Okey, dalam teknologi makanan ada kobalt 60 digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran. That's why kita tengok kadang-kadang dekat pasar raya makanan tu tahan lama betul lah. Kentang tu tak tumbuh pun putik dia kan, bersih je nampak kan. Sebenarnya industri-industri makanan ni dia menggunakan kobalt 60 untuk membunuh mikroorganisma pada sayuran, buah-buahan dan sebagainya.
Okey, dalam industri kertas digunakan americium 241 untuk mengesan ketebalan kertas yang dihasilkan. So nak test tebal mana kertas tu, nak kaji dalam penghasilan kertas, nak tengok tebal mana kertas, so kita gunakan americium 241. Dan penting juga ni penjanaan tenaga elektrik, tenaga nuklear. So dalam reaktor nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik, so dia menggunakan uranium 235. Uranium 235 dia merupakan sumber bahan untuk menghasilkan tenaga elektrik di dalam reaktor nuklear. Jadi reaktor nuklear ni adalah satu tempat untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada sumber nuklear lah. Antara sumber-sumber nuklear tu adalah uranium 235 ni lah. Jadi ini antara kegunaan isotop yang ada, yang digunakan secara meluas di dunia ni. Okey. Sempoi kan? Sempoi. Okey. Itu saja untuk tajuk isotop. Habis. Okey, kita ulang kaji sikit apa yang kita belajar tadi. Isotop adalah unsur yang mengandungi atom-atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron dia berbeza. Radioisotop ialah isotop yang tidak stabil yang boleh memancarkan sinaran radioaktif. Terdapat beberapa kegunaan radioisotop iaitu dalam bidang perubatan, pertanian, arkeologi dan geologi, dalam teknologi makanan, industri kertas dan untuk penjanaan tenaga elektrik. So make sure siapa yang tak faham boleh ulang tayang video ni, dan bagi siapa yang nak study, so happy study untuk korang. Kalau tak faham lagi boleh komen, dan boleh komen soalan untuk tanya. Kalau soalan insyaAllah ada masa, ada kesempatan, ada ruang, insyaAllah saya akan balas komen tu. Dan cukup untuk setakat tu untuk hari ni. Salam sayang daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.